kami bawakan bagi membincangkan, berdiskusi mengenai keadaan politik ketika ini. Di mana kita tahu sejak peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin akibat ketiadaan ataupun kehilangan sokongan selepas 15 ahli Parlimen UMNO menarik kembali sokongan, teka-teki ataupun perlumbaan ke Putrajaya itu sudah pun bermula. Dan keadaan ini dilihat sedikit rumit kerana secara umumnya kita saksikan tidak ada pihak yang mempunyai majoriti yang mencukupi, yang sekurang-kurangnya mencapai 111 angka sokongan ahli-ahli parlimen untuk menyokong mereka diangkat sebagai Perdana Menteri. Tetapi ada model-model dan contoh kemungkinan yang berlaku, yang mungkin boleh berlaku, dan model yang mungkin boleh kita guna pakai untuk memastikan pembentukan kerajaan yang stabil, walaupun ia didokong oleh perjanjian-perjanjian seperti Confidence and Supply Agreement ataupun kerajaan perpaduan, dan ini kemungkinan-kemungkinan yang wujud. Cuma saya nak melihat kepada bagaimana perkara ini sebenarnya kita boleh belajar daripada sebuah negeri di selatan tanah air, di negeri Johor contohnya. Saya nak bersama dengan Adun Paloh, Syekh Umar Bagharib Ali. Mengapa saya mengambil contoh sebagai negeri Johor? Kerana di Johor ini unik dari sudut bagaimana Confidence and Supply Agreement itu dapat diterjemahkan sehinggalah ke saat ini. Kita saksikan negeri Johor ini dalam masa satu penggal ada 3 menteri besar, dan menteri besar yang terbaru, Dato' Insinyur Hasni Mohamad, ini berdepan dengan risiko untuk menjadi menteri besar yang paling singkat dalam sejarah pentadbiran negeri Johor. Tetapi beliau mengemukakan Confidence and Supply Agreement. Contoh yang pertama adalah semua ahli Dewan Undangan Negeri ADUN 56 orang mendapat peruntukan yang sama, 200,000, dan sebagai timbal balasnya, Speaker DUN Johor adalah speaker daripada amanah dikekalkan daripada speaker pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan. Syekh Omar, kalau kita saksikan keadaan ketika ini, apa kemungkinan-kemungkinan yang wujud dalam pembentukan kerajaan ketika ini? Saya melihat sebenarnya situasi di peringkat persekutuan pada ketika ini ialah seperti mana kita semua pun menyaksikannya pada ketika ini sangat kritikal, dan juga saya seringkali menyatakan pandangan saya secara umum terhadap situasi politik yang berlaku pada hari ini dengan menyatakan bahawa pasca PRU ke-14 yang telah pun berlalu meninggalkan kita, akan menyaksikan satu keadaan politik di mana tidak ada lagi kita katakan satu parti politik yang cukup kuat ataupun cukup dominan berbanding dengan pilihan-pilihan raya yang lalu ataupun 60 tahun UMNO dan Barisan Nasional memerintah tanah air kita ini. Dan ini adalah satu perkembangan yang baru bagi setengah orang melihat bahawa, ataupun bagi orang-orang politik melihat bahawa keadaan ini adalah keadaan yang agak pahit untuk ditelan kerana kekuatan parti itu dilihat sedikit tergugah berbanding dengan situasi sebelum ini. Tetapi pada pandangan saya secara peribadi sebagai seorang rakyat Malaysia lah, kalau kita lihat secara umumnya, saya rasa ini adalah satu perkara yang baik untuk demokrasi, di mana kita dapat menyaksikan bahawa tidak ada lagi sifat parti politik yang terlalu dominan dan akhirnya boleh mengheret kepada tindakan di mana mereka boleh melakukan apa sahaja dengan tidak mengambil kira kepentingan rakyat. Tetapi dalam keadaan politik yang begini, sebenarnya masing-masing parti politik yang tidak terlalu dominan ini akan meletakkan kepentingan rakyat yang paling utama di hadapan dan bukan kepentingan kuasa semata-mata. Jadi saya rasa kalau kita melihat dalam konteks itu, apa yang berlaku di peringkat persekutuan pastilah akan memberi kesan kepada negeri, termasuklah di peringkat negeri Johor. Cuma ialah sehingga hari ini yakin kita tak melihat lagi apakah what's next selepas daripada peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi dalam hal ini saya rasa kita masih lagi tunggu dan lihat apakah move yang akan dibuat di peringkat federal yang pastinya akan memberi kesan kepada peringkat negeri inilah. Syekh Omar, manusia ni kita hanya berubah apabila kita sudah menerima wake up call
Contohnya apabila seperti yang disebutkan oleh Syed Omar, betul dalam keadaan tidak ada mana-mana pihak yang mempunyai majoriti ini menuntut ada lebih banyak semak dan imbang. Kalau ada majoriti yang lebih kukuh 2/3 itu, mungkin mereka boleh buat sesuka-suka hati saja. Dan ini juga mewujudkan uniknya, akhirnya nanti memberi manfaat kepada masyarakat, kerana parti-parti politik ini, gabungan politik ini tidak boleh buat sesuka hati mereka, kerana mereka akan ada sentiasa ada pihak yang keep them in check ataupun hold them accountable. Tetapi kita melihat satu lagi perkara dalam gabungan politik ini, walaupun ketika saya nak imbas kembali beberapa jam, 72 jam yang lepas ataupun hari Jumaat yang lepas, Tan Sri Muhyiddin Yassin ada menawarkan 7 tawaran confident and supply agreement. Betul, ada yang melihatnya sebagai sudah terlalu terlambat, sudah di hujung nyawa politiknya baru nak tawarkan. Tetapi kalau kita perhatikan betul-betul tawaran-tawaran itu, mungkin memang sebahagian daripadanya adalah apa yang pernah ditawarkan oleh Pakatan Harapan tapi mungkin tidak sempat dilaksanakan. Tapi ia dilihat sebagai game changer untuk kita bergerak ke hadapan, mempunyai kerajaan yang betul-betul serve kepada rakyat dan tidak mempunyai kuasa membuat keputusan sesuka hati. Bergerak ke hadapan, bagaimana kerajaan yang bakal dibentuk nanti boleh mengangkat agenda reformasi ini, kerana inilah agenda reformasi. Contohnya anti-hopping law yang disebutkan undi 18 tu memang dah lulus, tinggal laksana saja sepatutnya, tapi entah kenapa tidak terlaksana lagi sehingga kini. Lepas tu itulah antara perkara yang disebutkan. Tapi adakah gabungan yang bakal terbentuk nanti, kerajaan yang bakal terbentuk nanti perlu didesak mengangkat agenda-agenda reformasi ini? Baik, saya rasa jika kita melihat apa yang telah diumumkan oleh mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam ucapan beliau lewat petang yang lalu, berkaitan dengan 7 demand ataupun 7 tawaran, maafkan saya, 7 tawaran yang dinyatakan, dan setengah orang melihat bahawa itu adalah satu bentuk CSA lah, Confident and Supply Agreement, dalam kerangka beliau sedang akan berhadapan dengan undi percaya atau undi tidak percaya di Parlimen. Saya rasa sebagai orang politik lah, memang kita harus ada pertimbangan yang lebih teliti dan lebih cermat. Dan saya menganggap bahawa faktor masa itu juga sebenarnya memainkan peranan dalam memberikan imej ataupun gambaran sejauh mana ketelusan CSA yang ingin dimeterai itu sebenarnya yang telah diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Walaupun setengah orang kata 7 perkara ini mungkin boleh menjadi game changer, seperti melimitasikan penggal menjadi Perdana Menteri, memberikan peruntukan yang sama banyak kepada semua wakil-wakil rakyat. Tetapi walaupun begitu, saya rasa memang faktor masa itu walaupun dilihat sedikit teknikal, tetapi pada saya memberi kesan terhadap keseluruhan imej apakah bentuk CSA ini satu tawaran yang ikhlas ataupun jujur, ataupun dia mempunyai helah politik. Kerana secara teknikal, saya ulangi, kalau kita lihat dalam masa 7 perkara yang ditawarkan, dengan menyatakan bahawa selewat-lewatnya by Jun ataupun Julai 2022 akan dilaksanakan pilihan raya. Tetapi dalam keadaan yang begini, apakah 7 perkara ini boleh dilaksanakan dengan sempurna? Dengan sebagai timbal balik ahli-ahli parlimen yang ada memberi sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi banyak sebenarnya perkara-perkara ataupun loophole yang meninggalkan tanda tanya kepada kita, apakah tawaran ini tawaran yang serius, ataupun adakah tawaran ini tawaran yang ikhlas dan jujur, ataupun tawaran ini adalah satu lagi helah politik seperti mana banyak helah yang telah kita lalui dan kita saksikan dalam Kerajaan Perikatan Nasional mengekalkan kuasa dengan darurat dan sebagainya. Jadi saya rasa tapi Syed Omar, dalam masa saya rasa ada relevannya apabila parti-parti politik khususnya di blok pembangkang menolak perkara ini. Namun saya bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh saudara Hakim tadi. 7 perkara ini merupakan intipati yang sangat ampuh untuk mengangkat institusi demokrasi ataupun menjadikan institusi demokrasi kita ini lebih kukuh. Dan saya setuju sekiranya ada kerajaan yang baru ataupun next berlaku pertukaran Perdana Menteri, akan
Perdana Menteri tersebut ataupun kerajaan yang baru itu haruslah mengangkat 7 perkara ini segera dilaksanakan, segera dikuatkuasakan menjelang PRU ke-15 yang akan datang untuk mengelakkan budaya politik yang kita lihat terlalu banyak helah, terlalu banyak strategi-strategi yang kita tak nampak sebenarnya di belakangnya apa muslihat sebenarnya dapat kita elakkan dan kita hentikan untuk politik kehadapan Malaysia pada masa akan datang. Tapi hakikatnya politik itu memang seni muslihat ataupun mengaburi mata, meyakinkan itu di dalam sudut aspek sains politik. Cuma Syed Omar, YB, kalau kita saksikan di apa ni tawaran yang dikemukakan itu menuntut ahli-ahli parlimen untuk membuat keputusan di luar keputusan parti mereka. Setakat ini kita lihat semua bagus, obey, patuh kepada keputusan parti. Walaupun ada yang tidak bersetuju, tapi secara konsensus mereka come up with a one statement, satu kenyataan yang menyatakan tolak segala tawaran. Itu yang terang. Cuma bagaimana bergerak ke hadapan? Contohnya andai kata kita terpaksa mewujudkan unity government ataupun melihat kepada sokongan bipartisanship itu. Bagaimana ahli-ahli parlimen ini ataupun ahli-ahli parti, ahli politik ini boleh keluar daripada payung besar political patronage ataupun naungan politik untuk mereka membuat keputusan berdasarkan apa yang mereka rasakan penting untuk kawasan mereka yang diwakili oleh mereka dan bukan keputusan parti semata-mata. Saya rasa basically disiplin dalam parti itu satu perkara yang barangkali tidak dapat kita elakkan kerana di dalam konteks parti politik di Malaysia ini mandat untuk bertanding dalam pilihan raya di satu-satu kawasan DUN ataupun parlimen itu pun mandatnya datang daripada kepimpinan parti dan kita bertanding atas tiket parti. Jadi untuk beranggapan bahawa kita inginkan akhirnya satu orang wakil rakyat yang betul-betul independen sehingga dia boleh bertindak seakan-akan sedikit keluar daripada hasrat dan keinginan parti itu, saya rasa itu juga sebenarnya agak terlalu ideal. Tetapi saya melihat bentuk tawaran yang diberikan ataupun yang ditawarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan 7 tawaran itu sebenarnya perlu menjadi satu asas juga yang sebenarnya it is a basic need for all the wakil rakyat sama ada di ADUN ataupun parlimen untuk mereka berkhidmat kepada rakyat dengan lebih baik. Dan saya yakin dan percaya bahawa di dalam negara-negara yang telah matang demokrasinya di barat dan sebagainya, jika kita lihat sebenarnya peruntukan yang sama rata ini membolehkan wakil rakyat berkhidmat kepada rakyat dengan lebih berkesan walaupun dia merupakan wakil rakyat daripada pembangkang sekalipun. Dan kita harus sedar bahawa kalau kita ambil contoh, saya daripada Johor, kita ambil contoh di Johor. Pada ketika ini kita ada 56 kerusi DUN kesemuanya dan kita ada satu kerajaan yang mentadbir dengan selisih hanyalah 1 kerusi sahaja. Atau kita katakan 2 kerusi. Kerana kita ada 56, kalau kita bahagi 2, 28, kerajaan pada hari ini mentadbir dengan 29 kerusi, pembangkang berada pada kedudukan 27 kerusi. Sekiranya peruntukan yang sama sebagai contoh, saya ambil peruntukan, tidak diberikan kepada adun-adun pembangkang juga, di mana mereka ini telah pun dipilih oleh majoriti rakyat di kawasan mereka, sebenarnya kerajaan negeri telah pun berlaku culas, dalam memberikan peruntukan untuk membantu rakyat di hampir separuh kawasan-kawasan DUN yang terdapat di negeri Johor. Jadi sebab itu saya katakan tawaran-tawaran yang dilaksanakan, yang ditawarkan oleh Tan Sri Muhyiddin itu sebenarnya sekiranya kita lihat secara big picture, ianya adalah baik untuk demokrasi pada masa akan datang. Seperti mana saya ambil contoh di Johor, hampir separuh kawasan ini diwakili oleh adun-adun pembangkang. Sekiranya peruntukan dan hasil mahsul negeri itu tidak dipulangkan menerusi peruntukan kepada wakil rakyat untuk berkhidmat kepada rakyat di kawasan mereka, sebenarnya kerajaan telah pun deny hak dan kebajikan rakyat di separuh daripada kawasan Johor ini. So itu secara umumnya kalau kita buat comparison di negeri inilah. Di negeri Johor itu boleh berlaku kerana uniknya keadaan di negeri Johor dengan bagaimana pembangkang dan kerajaan boleh duduk semeja di negeri Johor. Betul kita mengakui Johor
dengan cara Johornya sendiri. Tetapi bagaimana pemimpin-pemimpin di peringkat federal persekutuan juga boleh mencerminkan ataupun mengimplementasikan, boleh ikut bagaimana kaedah di Johor ini, kerana seperti yang YB sebutkan tadi, keadaan di Johor kerana berlakunya majoriti yang sangat tipis. Salah seorang ahli adun Dewan Undangan Negeri kalau tiba-tiba minta jauh lah, ada musibah ataupun kemalangan ataupun lompat parti, boleh bertukar keadaan itu. Dan di peringkat persekutuan juga begitu, keadaannya hampir sama. Tapi bagaimana MP-MP, saya tahu YB adun, tetapi bagaimana MP-MP ini boleh membuat keputusan yang sama kerana keadaannya hampir sama ketika ini? Okey, again saya nyatakan bahawa mengapa saya sebutkan faktor masa tawaran, 7 tawaran yang dinyatakan oleh Tan Sri itu pada saya agak terlambat. Dan keterlewatan itu menyebabkan berlaku kesangsian terhadap sejauh mana kejujuran dan juga keikhlasan Tan Sri Muhyiddin Yassin pada ketika itu menawarkan 7 tawaran. Kerana kalau kita lihat contoh di negeri Johor, perkara ini sudah dilaksanakan seawal kerajaan mengambil alih. Kerajaan Perikatan Nasional dibentuk pada sekitar Februari ke bulan Mac tahun 2020. Seawal itu sebenarnya sudah berlaku yang kita sebutkan sebagai confident and supply agreement. Walaupun saya mungkin boleh reveal di sini dalam beberapa pertemuan yang dibuat antara Ketua Pembangkang, Wakil-Wakil Pembangkang bersama Menteri Besar Datuk Hasni ketika itu, walaupun Datuk Hasni menyatakan bahawa dia tidak prefer perkara ini disebut sebagai CSA, kerana hujah beliau ketika itu ialah kami sebagai kerajaan dan kami ingin jadi kerajaan yang bertanggungjawab dan kami ingin berikan hak kepada semua wakil rakyat termasuk daripada pembangkang. Jadi dia enggan untuk menggunakan istilah CSA itu. Dia kata kalau saya perlukan beri peruntukan sama rata kepada adun-adun termasuk adun pembangkang, mengapa saya harus sebut ini CSA sedangkan ini tanggungjawab yang telah pun saya tunaikan. Itu kita tak kisahlah. Tetapi sebab itu saya nyatakan tadi, sekiranya ada kejujuran dalam tawaran yang ingin diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin, seperti mana yang beliau umumkan pada lewat petang tersebut, sebenarnya perkara ini boleh dilaksanakan awal lagi. Dan kita semua tahu, ramai daripada kita tahu bahawa CSA di peringkat federal ini sebenarnya telah pun dibincangkan sejak awal lagi. Cuma ketika itu ditolak. Dan apabila berlaku sedikit perselisihan di dalam Dewan, barulah diberikan peruntukan 300,000 untuk membeli bakul makanan sewaktu pandemik ini. Kemudian bila tidak berlaku apa-apa, dia senyap begitu sahaja sehinggalah ingin berlaku undi tidak percaya kali ini, barulah 7 tawaran ini dinyatakan. Apa yang berlaku di Johor sebenarnya wajar dicontohi. Orang kata ini cara Johor dan sebagainya, saya tak kira lah apa nama dia sekalipun. Tetapi apa yang berlaku di Johor wajar dicontohi. Seawal bulan Februari ataupun Mac yang lalu, apabila Kerajaan Perikatan Nasional mengambil alih, Datuk Hasni menjadi Menteri Besar, sudah berlaku tawaran-tawaran yang boleh menyebabkan adun-adun kita memberi perkhidmatan terbaik dan kita boleh menyokong dan kita boleh meluluskan bajet, kita boleh meluluskan bil-bil dan sebagainya dalam konteks seperti mana seolah-olah ianya satu bentuk CSA. Dan untuk pengetahuan hakim juga sebenarnya, peruntukan itu bukan sahaja diberikan untuk pengurusan pejabat 150,000, kemudian diberikan juga untuk pengurusan pandemik 50,000 dan baru-baru ini ditambah lagi 50,000 untuk pengurusan pandemik sekali lagi. Jadi in total kita ada lebih kurang 250,000 untuk kerja di peringkat kawasan ditawarkan oleh adun-adun tak kira pembangkang ataupun kerajaan. Yang kedua juga ialah di Johor kita dilibatkan. Menteri Besar memberi komitmen untuk wakil-wakil rakyat daripada kawasan pembangkang juga dilibatkan dengan dia panggil JKTD, Jawatan Kuasa Tindakan DUN. Jawatan Kuasa Tindakan Daerah. Jadi kita dilibatkan walaupun saya nyatakan di sini belum dilaksanakan secara menyeluruh, hanya beberapa daerah yang telah melaksanakannya, tetapi ini satu langkah yang positif pada saya. Dan kehadapan ini kita ada buat request kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar untuk kita bukan sahaja dilibatkan di peringkat daerah dan dalam hal ehwal kita bersama masyarakat ataupun pengundi setempat kita sahaja, tetapi kita ingin juga kalau Johor boleh menjadikan negeri ini sebagai satu benchmark terhadap sistem demokrasi yang lebih matang, kita ingin juga dipanggil jawatan kuasa Dewan Undangan Negeri yang ditubuhkan lebih banyak lagi
lebih efisien lagi melibatkan adun-adun penyertaan daripada adun-adun pembangkang, dan begitu juga dalam proses membuat bajet, dalam proses jawatan kuasa penting, jawatan kuasa pemulihan COVID negeri dan sebagainya. So ini perkara yang sebenarnya wajar dicontohi oleh federal. Belajarlah daripada cara Johor, bagaimana cara Johor menguruskan kerajaan yang saya rasa di mana-mana pun kerajaan kita pada hari ini bukanlah berada pada keadaan yang stabil, dan ditambah pula kita berada di tengah krisis kesihatan, krisis ekonomi dan krisis sosial. Saya rasa sepatutnya kerajaan persekutuan yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin pada ketika itu belajar lebih awal lagi daripada apa yang dilaksanakan di peringkat negeri Johor. Tapi malangnya ianya tidak berlaku. Ianya hanya berlaku pada lebih kurang 2 hari yang lalu, dan ianya sudah terlambat dan akhirnya beliau pun sudah meletakkan jawatan. Dan pengajaran daripada negeri Johor itulah yang perlu dijadikan satu panduan agar tidak berlaku berulang kesilapan yang sama ataupun ketidakstabilan yang sama oleh bakal Perdana Menteri ke-9. Dan kalau lebih ramai pemimpin berjiwa besar seperti Menteri Besar Johor Datuk Insinyur Hasni Mohamad dan juga bagaimana ahli-ahli politik adun-adun di Johor ini dapat mencapai persefahaman, contoh dari sudut peruntukan itu bukannya kerana CSA, tapi kerana itulah hak sebenarnya. Tapi hak itu, orang kata apa, bare minimum itu kita lihat sebagai sesuatu yang ekstravagan, sangat besar, kerana selama ini itulah hak ahli-ahli parlimen yang dinafikan sebagai sebahagian bentuk intimidasi politik. Tapi apa pun, terima kasih YB Sheikh Omar Bagharib Ali Adun Paloh berkongsi pandangan. Ya, YB. Saya nak menambah sikit saja, tak sampai seminit mungkin. Sila. Di Johor ini, Menteri Besar Johor dan juga pembangkang, kita ada satu kata putus bahawa pembangkang dan kerajaan adalah sebagai rakan kongsi atau rakan strategik membangun negeri Johor. So ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Johor juga ingin melihat kesatuan di kalangan adun-adun di Johor. Jadi istilah rakan strategik ini kita angkat dengan acuan cara Johor. So rakan strategik dengan acuan cara Johor, kita membawa Johor ini menjadi contoh kepada negeri-negeri dan juga di peringkat federal. Terima kasih. Dan itulah mungkin kerana apa yang disebutkan bangsa Johor ini unik, kerana inilah ditonjolkan dari sudut kematangan, dari sudut berpolitik dan juga demokrasi. Terima kasih YB Sheikh Omar Bagharib Ali Adun Paloh Johor, yang juga bekas merupakan Exco Belia dan Sukan di bagi negeri Johor, yang kini berada di kedudukan di kerusi pembangkang.